Project Anchor SPM episod 3. Untuk episod ni tajuk dia Hantu Locker. Sebut pasal locker asrama ni kan, dia mengingatkan aku satu cerita dekat hostel dulu. Ada satu hari tu masa aku dekat sekolah asrama, kita orang ramai-ramai lepak dalam dom. Time tu maghrib, tapi kita orang tak nak pergi surau. Masa tu form 5, so tak ada orang nak kecoh sangat. Lampu dom memang tutup sebab nanti orang nampak lah kan dari jauh. So masa tu aku rasa ada dalam 10 orang, ramai-ramai tu. Ada yang just lepak je, sembang-sembang, ada yang main carom kan, asrama mesti main carom je. And then tiba-tiba datang seorang budak kecil, dia berlari sampai dekat pintu dom kita orang. Dia cakap, Hagul datang. Hagul ni kita orang punya warden. Okay, kita orang panggil dia Hagul sebab dia suka cakap, saya Hagul kepala awak berdua. So memang lekat lah nama Hagul tu. Dan budak kecil tu adalah anak Hagul kan? Dia kita orang punya spy. Dan dia panggil bapak dia pun Hagul kan. So bila kita orang dah dapat tips tu, semua memang berselerak cakap kau dalam gelap tu kan, nak menyelamatkan diri, nak lari keluar tak boleh sebab nanti kan tolak kan. So masing-masing lompat masuk dalam locker yang berdekatan tau. Tak kira lah locker siapa, just masuk dan tutup dari dalam. Tapi yang buat lawaknya, salah seorang daripada kita orang, member aku, shout out Abong. Dia lompat masuk satu locker wakaf yang tak ada pintu. Locker tu tak ada pintu. So bila dia dah masuk tu, and then dia nak tutup, tak ada pintu. Tu dia terpaksa lompat keluar balik. Tapi tak sempat, time tu lah Hagul dah berada di depan pintu dom kita orang. Assalamualaikum guys, kembali bersama aku dalam Mata-Mata Wayang. Untuk video kali ni aku nak teruskan review TV siri Astro Original Project Anchor SPM episod ketiga. Tapi mulai sekarang aku anggap cerita ni just a fan fiction dia punya penulis. Sebab nothing makes sense from my opinion lah. Mungkin diorang ni berangan, yang buat series ni berangan nak sekolah dekat sekolah yang macam ni. Okay, sebelum aku start, aku nak bagi tahu aku ada satu benda yang aku nak nitpick untuk episod 3 ni. Tapi that one aku akan sentuh at the end of the video. So, untuk episod ketiga ni, kali ni aku tengok, aku rasa macam dia macam panjang sikit. Maybe sebab dia ada banyak cerita sikit dalam episod 3 ni. Dia start dengan derang dah cuti semester, so masing-masing balik kampung. Tapi for some reason yang tidak dia beritahu, Aizat tak balik. Pelik gak lah dia boleh tak nak balik kampung macam tu je kan. Dia dah macam cerita budak college lah ni kan, duduk rumah sewa tak nak balik kampung kan. Whatever lah, macam aku cakap, fan fiction. So watak Aizat ni, dia stay kat sekolah dan dia nak menggunakan time ni untuk plan dia punya projek meniru tu. Big project plan anchor dia tu kan. Satu lagi cerita, introduction untuk watak Hasnur Rahmat. Watak dia seorang timbalan Menteri Pendidikan, kalau tak salah akulah. Okay, plot untuk watak Hasnur Rahmat ni, dia aku rasa macam out of place sikit. Aku tak clear kenapa dia datang sekolah time tu. Siap end up dia camping dengan pengetua sekolah tu sekali kan. Tapi tak nampak macam dia ada bawa baju spare kan. Sebab the next morning tu dia bangun from kemah, dia macam pakai baju kerja dia semalam. So aku tak berapa clear kenapa dia ada kat situ. And sebut pasal pengetua tu, watak Adlin Aman Ramli ni, dia ada juga sebut yang watak dia ni sebagai warden sekolah tu juga. Lagi sekali, pelik sebab selalunya pengetua sekolah dengan warden lain. And then dia ada juga bagi tahu yang both of them alumni sekolah Setia ni. Tapi still tak menjawab kenapa Hasnur Rahmat datang. Aku still tak clear kat situ. Adakah mereka berdua dah plan nak camping time budak-budak cuti sekolah? Takkan dia datang untuk plot cerita hantu locker tu je kan. That one boleh pakai watak Adlin ni seorang-seorang je. So aku rasa macam ada satu lagi plot line yang besar pasal
hubungan between Hasnur Rahmat punya karakter ni dengan Alia Ramli. Macam ada unfinished business between them. Tapi is it necessary to set up another big plot? Kau cuma ada few episode je, so aku confused kat situ. Bila cakap pasal big plot line, watak Tony Yusof, bapa Aida ni, dia punya plot pun quite heavy juga. Pasal macam mana dia treat dia punya family semua tu kan. Cerita tu interesting, tapi benda ni semua kau kena address later. Jangan introduce something dan lepas tu ignore. Ditambah pula cerita Aida dengan Aizat ni plan untuk curi kertas jawapan. Itu lagi satu cerita yang agak heavy. Sebab obviously dia akan impact the whole storyline moving forward. And then dia juga adalah nak set up bibit-bibit percintaan di antara Aida dengan Aizat ni. So the story getting bigger and bigger tau. So aku tak sure korang boleh cover everything ke? Ada few episode je ni kan. So pada aku a bit risky untuk dia set up all these stories. Aku takut dia just introduce something for the sake to make the story more complex. Untuk just nak bagi perbezaan antara TV series ni dengan typical TV drama. Bukan untuk menceritakan satu benda yang sincere. Anyway, we wait and see lah. But to be honest, pada aku, this episode quite good jugalah. The first two rasa macam wasted. Kan? Sebab kita belajar banyak benda dalam episode ni compare to apa yang kita belajar from episode 1 and 2. Okay, itu je yang aku boleh cakap untuk episode 3 ni. Tanpa spoiler sangat. Alright, kita move to benda yang aku sangat excited nak sentuh. Iaitu something yang aku nak nitpick untuk episode 3 ni. Benda yang aku nak nitpick ni aku rasa very very interesting. Ada satu shot dekat bilik Aizat masa dia makan ubat tepi locker tu. Aku perasan ada dua poster yang aku familiar kat dinding. Satu poster Good Will Hunting, filem Good Will Hunting. Yang kedua tu like lu sebab lagi satu tu is very very funny. So untuk poster Good Will Hunting tu, aku tak perasan masa episod 1 dengan 2. Poster tu ada kat situ. And then aku tak puas hati, aku buka balik episod 1. And then, yalah, memang ada poster tu. Mungkin shot dia jauh sikit, so aku tak berapa nak perasan sangat. And then, bila dah tengok balik episod 1 tu, aku perasan ada satu lagi poster dekat belakang katil Aizat, which is poster filem juga, The Breakfast Club. That movie is a cult classic lah. So, people yang tahu straight away akan cam lah, even though they out of focus sikit. Okay, aku appreciate benda tu. And tapi pada aku, in term of story, poster tu tak serve apa-apa purpose. Kan? Dia untuk penonton yang tahu dan maybe pengarah ni saja nak poyo-poyo flex dia punya muscle sikit kan. Pada aku kau boleh letak some easter egg or reference or inside joke or something lah kan. Tapi yang ni I think a bit out of place lah bro. Biasanya set design ni dia play a role untuk complement the characters. So kalau nak pakai set design yang macam ni, at least make sure it somehow represent the character lah. Pada aku lah. Tapi kat sini watak-watak ni tak nampak pun someone yang into that film. Pada aku kau boleh letak movie poster as a prop. Tapi mungkin blockbuster punya movie lah. Kan? Atau movie yang ada cultural impact untuk young teenagers. Or young adult. Macam filem The Matrix ke. Filem Fight Club ke. Even Lord of the Ring punya poster pun it makes sense bro. Tak pun kalau letak South Park punya poster kan aku rasa lagi cool. Pada aku bila dia memilih untuk letak dua filem ni as a prop, aku rasa that one is just apa yang pengarah ni maybe rasa cool. Okay, the next one, yang ni dia agak memalukan sikit. Ada satu poster sebelah poster filem Good Will Hunting tu. That one actually is not a poster, it's a flyers untuk gig. Tapi bro, flyers tu untuk gig tahun 2008 bro. Mula tu aku perasan, so aku pause sebab interested lah apa benda tu kan. Ada plat opinion sebelah kan sebab aku perasan dia punya font tu. And then dekat flyers tu ada kawan tau, ada perkataan kawan. Aku macam kawan ni, album kawan tu keluar tahun 2007 kan. Cerita ni 2003 kan. Dia kan nak sangat buat 2003 kan. So aku confused lah kat situ kan. So aku jadi lebih interested. Aku do some research. True enough,
gig tu memang wujud. Flyers tu is a real flyers. Aku boleh bagi kredit dia punya attention to detail. Sebab dia pilih flyers untuk gig dekat Pahang. Okey lah kan, sekolah ni dekat Cameron Highland. Gig tu dekat Pahang. So, make sense lah kan. Tapi untuk gig tahun 2008, aku jumpa babe dekat internet flyers yang sama. Aku macam, kenapa benda lah korang ni kan? Kenapa tak just create some made up poster ke? Or tampal some poster album cover ke? Kan nak tunjuk sangat dorang ni into music kan? Dengan this man dengan MP3 lah katakan kan. Even though budak-budak ni tak nampak pun macam dorang ni minat music. Dorang mau sportnya orang main rugby kan. Ya memang ada gitar kapuk. Tapi semua hostel ada gitar kapuk. That one doesn't mean anything. Tapi seriously, that flyers tu agak memalukan lah untuk korang jadikan prop. Kesilapan kat situ bro. Aku tak sure siapa korang punya art director kan. Ke semua Reza Syam yang buat. Anyway, sorry bro. Sorry, silap. Weh. Sorry weh. Yang flyers tu tak betul tu. Okay lah. No hard feelings lah. Aku just nitpick for fun je. Dan pada aku the episode still good. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.